إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita tahu dalam kehidupan moden ataupun kehidupan manusia hari ini, hampir kebanyakan manusia terlibat dengan hutang. Apatah lagi apabila manusia mempunyai sistem gaji mereka yang boleh mereka jadualkan pembayaran hutang mereka. Apabila berlaku krisis wabak penyakit seperti hari ini yang menyebabkan banyak aktiviti ekonomi di dalam kehidupan kita terganggu, maka timbul bagaimana cara untuk menguruskan hutang ini. Beberapa hari ini kita mendengar tentang pembentangan belanjawan, dan kerajaan memperkatakan sejak awal bagaimana menyusun semula tentang hutang-hutang yang membabitkan rakyat jelata. Soal moratorium, penangguhan, penjadualan semula hutang, dan berbagai lagi kita dengar. Bukan saja kita dengar, mungkin juga membabitkan kita atau anak-anak kita. Bahkan mungkin dalam satu keluarga ada 5 orang, 3-4 orang terlibat dengan hutang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebelum kita bincang tentang hutang itu, suka untuk kita menerangkan bahawasanya apa pendirian Islam tentang hutang. Walaupun jika kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang memberikan hutang dengan cara yang baik tanpa mengharapkan keuntungan di atas kesempitan hidup manusia, yang disebut sebagai qardan hasan, sebagai satu pemberian atau pinjaman dengan cara yang baik. Namun dalam masa yang sama, agama sangat tidak menggalakkan untuk kita berhutang, melainkan kita terpaksa ataupun mempunyai keperluan untuk berhutang, ataupun kita meyakini kita akan dapat membayar semula hutang tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menunaikan salat
salah satu jenazah pada zaman baginda, kemudian baginda dimaklumkan dia ni berhutang, tak mau bayar hutang. Nabi SAW kata, sallu ala sahibikum fa inna alaihi daina. Sembayanglah kamu untuk kawan kamu ni, dia ada hutang. Yang ni aku tak sembayang. Nabi tak salat kepada jenazahnya sebagai satu peringatan kepada orang-orang yang enggan membayar hutang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan selainnya, Nabi menyebut matlul ghani zulm. Sengaja melewatkan bayar hutang bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman. Apabila kita kembali melihat kepada masalah hutang ini, kita akan dapati ada beberapa keadaan. Pertama ialah hutang kita dengan kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Ada orang masa nak hutang, Masya Allah, manis mulut dia. Janji insya-Allah dia nak bayar balik macam-macam. Dan dia dapat hutang tu, kawan yang memberi hutang pula macam rasa bersalah jumpa dia. Sukar dia nak bayar. Dia mungkin beli kereta tambahan, rumah dia tambah, makan angin dengan keluarga dia. Dia tak bayar hutang orang. Dia rasa lagi kawan tu tak minta, tak ada masalah untuk dia. Ini satu tabiat buruk. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu antara kamu dengan cara yang batil. Kadang-kadang dia rasa terlepas, apatah lagi orang tu tak sebut. Orang tu pun mungkin dah malas dah nak sebut, berat mulut dah dia pun. Dia pula rasa segan dalam bahasa kita. Hutang ini, seorang seperti ini, Nabi tak salatkan jenazah dia. Setiap hutang yang kita buat, sekalipun kita mati syahid, hutang tetap kita kena bayar di akhirat kelak. Sebab itu sesiapa yang ada hutang dengan orang lain, penuhi tuntutan agama dan kehormatan diri, bayar hutang orang. Kadang-kadang kita ambil duit kawan kita RM50, RM100, lepas tu dia pun dah tak minta, kita lupa. Kita ingat, kalau kita lupa cerita lain, kita buat-buat lupa. Mati kita, macam mana pun amalan kita, perkara ini akan tersangkut di sisi Tuhan. Kerana ini membabitkan kezaliman kita terhadap hak orang lain. Sebab itu jika boleh kita elakkan hutang, kita elakkan hutang. Nabi SAW, dia Nabi. Nabi ni kalau dia berwudu, di dalam hadis, para sahabat yaqtatiluna, berlumba-lumba bergaduh nak mengambil wudu Nabi, bekas wudu. Kalau Nabi ludah, waqa'a ala kaffi rajul. Nabi kalau ludah tak turun ke tanah, akan kena di tapak tangan mana-mana sahabat, kerana mereka tunggu. Wadalaka jasadahu wajahahu wajildahu, dia akan sapu muka dia, dia akan sapu badan dia. Punya keberkatan Nabi itu sehingga peringkat itu sahabat tunggu. Artinya kalau Nabi nak makan, Nabi sebut je nak makan, Nabi boleh makan, sahabat akan bawa. Mereka akan mempertaruhkan apa sahaja untuk Rasulullah SAW, sekalipun nyawa mereka.
Pun begitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin wa rahanahu tir'an min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beli makanan daripada seorang Yahudi. Dalam masyarakat Madinah ada Yahudi, Nabi beli makanan. Nabi tak ada duit, kerana Nabi tak meminta-minta. Nabi gadai baju besi dah. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hampir wafat masih ada lagi gadaian Nabi. Kerana apa? Kerana nak mendapatkan makanan. Tak ambil saja. Oleh kerana tak memiliki wang, Nabi gadai dulu, letak aset. Itu seorang Nabi yang dia boleh memiliki apa yang dia kehendaki. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan nilai tinggi penghormatan diri manusia, tidak meminta-minta daripada orang lain dan tidak berhutang sehingga dia akan tertanggung dengan hutang itu. Sebaliknya, baginda menggadaikan sesuatu. Maksudnya, jika baginda gagal membayarnya, maka baju besi itu menjadi milik Yahudi berkenaan. Dalam kehidupan hari ini, kita berhutang. Mungkin ada orang berhutang kereta, ada orang hutang rumah. Negara menghadapi permasalahan dalam hal ini kerana bukan semua orang tak boleh bayar. Ada orang yang dia gaji berjalan seperti biasa, sepatutnya dia boleh bayar. Jika ruang hutang dia boleh bayar, dia tidak terjejas, dia patut bayar. Dan sebahagian orang fikir bila dia hutang, macam mana dia nak terlepas daripada hutang tu. Ini bukan suatu kemuliaan, ia satu kesalahan. Mungkin kita tak mampu nak memiliki kereta jika kita tidak berhutang, maka kita terpaksa berhutang. Tapi kita bertanggungjawab untuk membayarnya. Kerana bila kita janji kita nak bayar, ia adalah amanah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan masalah amanah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Dan kita selalu baca, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah memerintahkan kamu memberikan amanah kepada orang yang layak. Kita ambil duit orang, bagi balik duit orang tu. Kita tahu orang tu layak dengan kedudukan itu, kita beri jawatan itu kepadanya. Kita tahu bahawa seorang itu dia yang berupaya mengendalikan hal itu dan dia mempunyai kewibawaannya, kita letakkan orang yang patut pada tempat yang patut. Itu amanah. Dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan cara yang adil. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sebut tentang hutang ni, dan khutbah sebut hal ni. Pertama nak ingatkan kita supaya kita bayar hutang. Simple saja. Siapa yang hutang, bayar hutang. Balik lepas daripada khutbah ni, duk fikir, aku ada hutang kau aku tak? Ada hutang abang aku tak? Ada hutang adik aku tak? Setengah orang dia akal. Bukan akal dia bagus, dia pandai macam mana nak fikir. Dia kata, isteri dia kata, abang tak bayar kau hutang. Dia tak minta pun. Kita rasa kita terlepas. Sesiapa yang tahu dia berhutang, selesaikan hutang dia apabila terutama dia mampu. Sebab tu orang yang mati, harta pusaka dia tak boleh dibahagikan sehingga dia membayar hutang orang lain. Jadi antara kita lepas khutbah ni nak balik ni, lepas Jumaat ni, tinggal siapa kita hutang.
Kemudian kita mungkin ada hutang berjadual, potong gaji kita, yang tu dah tak ada masalah, kita dah janji. Ataupun mungkin kita yang tak kerja tetap, kita janji nak bayar sebulan berapa, kita bayar jika kita mampu, melainkan jika kita benar-benar tak mampu. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kelewatan kita dan azam kita untuk bayar hutang orang. Nabi SAW sebut dalam hadis, man akhadha amwalan nasi yuridu an adaha addallahu an. Siapa yang ambil duit orang, harta orang, dia berniat nak bayar balik, Allah akan jadikan dia boleh bayar. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang ambil dan dia duk rasa peluanglah nak bayar, tak kira lah lepas ni, kalau boleh tak bayar lagi bagus, Allah akan hilangkan harta dia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalau semua orang ni santun dengan masalah harta orang, kita akan dapati ramailah masyarakat ni orang yang sanggup bagi pinjam ke orang. Tapi orang tak sanggup, sebab ramai orang yang bagi, bila diberi pinjam mereka tak bayar balik. Pinjam harta orang samalah hutang kereta ke, pinjam kereta orang ke, pinjam barang orang ke. Kembalikan harta kepada tuannya. Dan semua ini adalah merupakan tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang mengurangi bebanan hutang kita. Kalau tak ada keperluan, kita tak payah berhutang. Kebanyakan orang masyarakat Melayu Muslim kita, mereka hutang untuk memewahkan diri mereka, bukan untuk memajukan diri mereka. Mereka tak tahu mana lagi hutang beli kereta yang di luar keupayaannya. Pendapatan tak setara mana lagi beli benda yang di luar keupayaannya. Benda yang dia beli itu bukan memajukan dia pada masa depan, hanya menambahkan beban. Tak salah membeli kereta, tapi dia beli kereta bukan untuk memajukan diri dia, tapi dia beli kereta untuk memewahkan diri dia dalam keadaan keupayaan dia belum sampai ke peringkat itu. Sedangkan kita lihat orang bukan Muslim dalam negara ini, mereka banyak juga hutang, tapi hutang-hutang mereka ialah membina empayar perniagaan mereka. Hutang beli aset yang lebih besar, hutang beli rumah, hutang beli bangunan. Tujuannya mengkayakan mereka dan mengkayakan kaum keluarga mereka dan keturunan mereka, di mana hal itu adalah sesuatu yang patut dan patut dibuat oleh orang Islam. Malangnya kita telah berhutang dengan cara yang salah, orang lain berhutang dengan cara yang memberikan manfaat pada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hidup ni jika kita di atas keupayaan diri kita saja, kita tidak berupaya sebenarnya, melainkan dengan pertolongan Allah juga. Sebab itu apabila kita dengar azan, hayya 'alas salah, datanglah salat, kita tak jawab macam mana kita jawab yang sebelum itu. Sebelum itu kita qulu kama qala al-muazzin, kamu sebut macam mana orang azan, tukang azan sebut. Kalau dia sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi apabila dia sebut hayya 'alas salah,
kita kata la haula wala quwwata illa billah. Kita kata tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Bagi kita mengakui kehambaan dan ketidakupayaan kita untuk menunaikan titah perintah Allah melainkan dengan pertolongannya jua. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la haula wa la quwwata illa billah ialah merupakan kalimah istighathah, kalimah memohon pertolongan Tuhan. Sebab itu Nabi menyuruh orang yang kesusahan, bermasalah, tak berupaya, membanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita nak sebut ialah, di samping segala ikhtiar kita, utama kita ialah bergantung pada Allah. Nabi SAW ajar kita doa. Nabi kata, Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukuplah untuk aku halalmu, dengan halalmu daripada harammu. Kayakanlah aku dengan kurniaanmu daripada memerlukan selain daripada engkau. Allah makfini bihalalika an haram. Ya Allah, supaya yang halal ni cukup untuk kita. Tak ambil harta orang. Gaji kita walaupun 1,000, 1,500, 800, kita makan hak kita. Kalau tak jadi, kalau tak, orang gaji berpuluh ribu, 7-80 ribu, makan rasuah. Terlibat, kita dengar cerita rasuah dahsyat. Tu bukan gaji kurang-kurang, semua gaji hebat. Orang yang terlibat dalam posisi-posisi penting dalam negara, berbagai tempat, negara kita dan luar negara mana-mana, di kalangan mereka, walaupun gaji mereka setahun gaji kita, tapi masih lagi tak cukup. Dia nak kena ambil lagi hak lain lagi. Sebab itu maka kita berdoa kepada Allah setiap kali salat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan kurniaannya. Berikutnya ialah hari ini ialah hari di mana keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Tunku Raja Muda Perlis ke masjid, tuan-tuan. Bersama dengan keberangkatan ini ada Jabatan Pendaftaran Negara. Sebahagian daripada tuan-tuan mungkin ada masalah dengan pendaftaran ataupun tentang IC dia, tentang macam-macam lagi pendaftaran ini, kad pengenalan dia, kewarganegaraan dia. Ambil kesempatan pada hari ini untuk tanya pegawai-pegawai yang ada ini, membolehkan mereka membekalkan maklumat kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan, anak isteri tuan-tuan dan sesiapa saja. Demikian peranan masjid yang besar, berfungsi memberikan khidmat kepada masyarakat kita dalam berbagai hal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra
Ibnu Tunku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan dengan semoga kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami, Engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal, dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu, dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhilah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berilah kepada kami kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.